Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review. So hari ni hari Isnin. So kita akan tengok akan keseluruhan market untuk di chart dan di Bitcoin dan juga di altcoin. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Kemudian nanti kita akan pergi terus ke chart. So inilah coin market cap. So untuk hari ni kita akan untuk semalam hari ni pula. Semalam tengok total market berlaku sikit increase atau hampir 1%, 0.91. Volume drop 31, 43% drop. Normal hari weekend memang tak ada berlaku drop tak ada berlaku kenaik volume yang tinggi untuk hari weekend. So harga semasa untuk pagi tengok Bitcoin berada di 41.5, drop dari semalam. Semalam 41.7, 41.8. So dalam tempoh 24 hours kita drop 0.35. Untuk weekly kita drop 1%. So lain-lain altcoin kita tengok ada tak yang berlaku kenaikan ataupun perubahan yang drastik. Mostly tak ada, sangat tumbuh 3, 4, lebih kuat pun yang nampak 5% tapi 3-2% saja. So tak mostly tak banyak berlaku perubahan. So let's go kita pergi chart. Di chart untuk pagi ni kita nak tunjukkan anda untuk kata long term. So ini adalah weekly. So sekali-kala kita kena zoom out juga market untuk kita refresh balik apakah zoom kita punya strategi, apakah kita punya kata base. Zoom punya base strategi adalah 4 year circle. So berdasarkan 4 year circle, kalau kita tengok sini, ini adalah aku kata all time high masa 2017. Ini adalah all time high masa bulan tahun 2021. So ini kita ada kuartal 4 year circle 17, kita ada 18, kita ada 19, kita ada 20. So kita yang dekat sebelum ni, circle yang sebelum ni kita dapat 2017, 18, 19. 19 kita dapat di kita hit kita punya major resistance. Kemudian kita dapat apa? Kita dapat berlaku rejection. Nanti tu akan zoom in sikit sini. So kat sini kita dapat, kat sini 2019, kemudian kita dapat rejection. Last low to last high kita dapat bought jatuh ke kawasan bought support. So walaupun kita ada COVID masa tu ni, COVID dalam akun ini lah kena COVID siapa yang di monitor chart Bitcoin ataupun crypto dia tahu ini adalah kuartal black swan event atau kita panggil COVID itu. So berlaku kawasan ni, siapa pun dia masih lagi react dengan support, kemudian barulah dia hit saja kawasan ni, kita dapat trendline bullish. Kemudian kita dapat drop ke support ataupun last correction, last buy. Kemudian kita dapat 2000 awal ini pertengahan 2020 kita dapat start pump untuk bulan tahun 2021. So kalau kita tengok ni pergerakan dia sama, ikutkan pergerakan masa 2013 pun sama juga, iaitu bulan tahun 13. So kat sini kita tengok apa yang berlaku. Kita ada all time high kita 2001, kemudian kita ada kita dapat kita punya lower low barang kita tahun 2022 kita dapat kat sini. Kemudian tahun ni rezeki kita dapat 23, kita dapat hit kita punya bukan 3, 2 awal tahun 2024. Awal tahun 2024 kita dapat hit kawasan ni. So ini adalah kawasan kita punya major resistance. Dia dah create satu bullish trend line dan dia hit dah pun kita punya bought resistance. So now kita expectation untuk jatuh. So jatuh macam mana? Kat sini kita ada ambil 2. So kita ambil minimize iaitu first kali kita ada lower low dan kita ada lower high kita yang ini. So apa yang kita nak buat adalah daripada point 2 ni kita akan ambil daripada 2 point tu kita akan buat kuartal support Fibonacci. So last low ini to last high ini kita ada support Fibonacci yang ni, dan last low ataupun lower high lower low yang kita dapat sebenarnya, dan kita support kawasan ni. So daripada support ni kita boleh anggarkan, kita boleh expectation kan, ataupun kita boleh andaikan dalam bahasa Melayu, kita boleh andaikan untuk price quarter drop dalam lingkungan plus minus 30 ataupun slower ini balik dalam kawasan 25, iaitu kawasan tu punya all in. So tak perlu panik untuk kejatuhan ni. Anda perlu nak cakap mana, bersyukur pun boleh, nak bersyukur boleh, bersyukur untuk dapat yang ni, luck ataupun akan jackpot lah untuk dapat sekali. Kita tahu ke dropping ini adalah dropping yang kuartal correction yang nanti seperti kalau ini akan dia kalau contoh price tu drop below ini. So price ini kita dapat apa? Kita dapat lower low, lower high, lower low, higher high, lower high sebelum next
tu penaikan ni lebih banyak lah kalau ikutkan yang ni. Kalau ikutkan dengan bound dia tu lebih tinggi. So lebih tinggi lah. So ini tinggi pun kita still lagi 1.6 dan melebihi kita punya kawasan return. Melebihi kawasan return kita tahu kita ada 1.6, 2.6 sampai lah 4.2. So itu untuk analisis untuk long term. So beri prepare untuk tahun ni sampailah mungkin pertengahan tahun untuk kita dapat aku kata drop. Dan drop itu kalau ikutkan di weekly sebelum macam Jutakak sebelum ni, kita akan clearkan sikit. Macam dekat sebelum ni di weekly kita ada signal bearish, iaitu yang mana first kita dapat higher high di price, higher low di RSI, stop RSI dah berada oversold, berbudian untuk jatuh. Sebab tu kita dapat ni price naik terus rejection. Dan rejection ni another signal bearish yang kita dapat untuk di weekly ialah candle hijau ni ditelan oleh candle merah ni. So kita naik kemudian kita drop. Semuanya yang kalau cantik lagi, yang kata shadow hijau ni lagi tinggi daripada merah ni, itu lagi cantik lah. So ini boleh consider lah, boleh consider kita boleh cakap inilah kita consider body. So equal, kemudian merah close below hijau ni. So ini kita panggil bearish engulfing. Kemudian kita dapat third candle tu kita naik untuk retest balik. Kawasan retest adalah antara body atas hijau ke body bawah hijau ni. Tu kita dapat retest dan berlaku rejection. Itu adalah another confirmation yang mana case patut soon kita akan another drop ke bawah untuk weekly. So sama ada dapat lembang yang dahsyat, tengoklah nanti kalau dapat pun. Sebab apa, kalau ikutkan daripada kawasan ni kita tak ada sebarang kuarter base langsung. Base yang kita ada adalah di bawah ini. So meaning short expected untuk boleh price drop dalam kawasan 30 ataupun 35 ni. So boleh dapat lah first minor. Kemudian kalau drop lagi bawah dalam kawasan ni, kembali balik dalam kawasan 30, 28, 29 ni, tak mengejutkan pun. Itu adalah consider kita punya rezeki lah untuk last buy untuk sebelum kita ada berlaku pump balik untuk price naik breakout ni dan buat pergerakan aku kata buran baru, iaitu tahun 2025. So itu untuk analisis untuk long term. So hopefully anda dapat aku ni. So tengoklah rezeki. Technical ni dia tak 100%, tapi kalau ikutkan by history, memang boleh berlaku balik kawasan ni. Pergerakan chart ni sama je. Dia akan apa yang berlaku yang lepas, supposedly dia boleh berlaku juga aku kata yang sekarang ni. Sebab apa? Buyer dia adalah buyer yang sama. Chart ini bergerak aku kata dia bergerak dengan karakteristik aku kata buyer tu. So buyer ni macam mana? Nak cakap macam orang yang minat makan ayam, dia tahu perangai orang makan ayam. Orang yang makan ikan, perangai dia macam ni. So dia dah tahu dah orang minat tu lain. So perangai tu, dia punya community tu perangai dia macam tu. Tu nak cakap, tu nak terangkan anda. So perangai apa kata kriptoria ni macam tu. So behavior, nak cakap behavior perangai macam tu lah. So ini kita jagakan, ini adalah boleh berlaku. Expected dah kita ada FOMO itu jatuh, kemudian now drop nanti expected kita akan dapat grab buy last berarti kat sini yang tu tunggu sebenarnya. Hopefully dapat. Dan kalau dapat untuk tahun ni, insyaAllah tu akan aggressive buy lagi kawasan ni untuk Bitcoin dan juga beberapa coin lain. Dan breakout ni tu akan layan untuk tahun 25, dan 25 tu akan start exit market starting dengan altcoin. So itu untuk di Bitcoin. Let's go kita pergi ke ruangan komen terus. Saya macam banyak juga komen semalam. Tuan akan tunggu pergi seringkas boleh. So yang pertama kita nak tengok sekarang tu tengok Myro dekat Max. Myro so itu dah tengok cuma tak tahu dekat Max ke kat mana. Myro USDT dekat Max. Salah tekan. Okay, Myro dekat Max. So harga dengan naik ni. So last kalau ikutkan ni weekly, daily 4 hours. Okay. Tu chart ni sebenarnya kalau ikutkan kalau ada buy kawasan ni, ikutkan contoh kalau kita buat mark lah, kita buat contoh dia pergi ke daily balik sebelum dia berlaku kenaikan tu. So harga opening kat mana, kita akan tengok harga opening. So macam tu punya review kat sini KuCoin. Ni nak tunggu tapi tak naik kan. Tu bukan rezeki lah. So nanti kita akan beli kat Max. Okay, kita ada beli kat Max lah. So Max lebih kurang sama je. Kalau ikutkan yang ni harga opening dia dekat 2 sen. Kat KuCoin sebelum ni harga berapa? 2 sen juga ke? Lebih kurang sama je. Harga dia naik. Harga dia starting. So 2 sen harga naik. Tu daripada ni kita ada low tu. Last low, last high. Kita dapat dia return dalam kawasan support lah. So meaning siapa yang ada buy dalam kawasan 2 sen ni, ada luck lah. Kata ada rezeki kalau anda hold lagi. Dan expected price sampai mana, last high tu last low ni kita ada resistance.
Bawa dah sampai bawa resistance. Bawa resistance ni kita tahu breakout saja resistance kita ada 1.6 dekat sini dah sampai. Macam juga kan selalunya antara 1.6 ke dekat 1.6 ke 2.6 dia akan berlaku correction. Tu correction sikit minor, kemudian dia terus pump itu dah sampai mana, dah melebihi 4.2 dah pun. So meaning untuk yang ni ikutkan dah terlepas, anda dah terlepas nak buy. So tak perlu nak bagi zone price dah berlaku kenaikan, tak perlu kata agresif anda buy, anda tunggu opportunity. So tengok macam mana start Bitcoin breakout macam je kan. InsyaAllah kalau Bitcoin dapat kita punya target dalam kawasan 35k tu, so altcoin akan follow. So Mac ni boleh drop balik below. So drop below sampai mana, so kita boleh draw last low to last high. Dan kita expectation peluang anda nak masuk ataupun nak agresif buy balik sekiranya price tu jatuh balik dalam kawasan ni berdasarkan support kuartal high yang adalah kalau tiba-tiba dalam Bitcoin masih lagi stabil dalam kawasan kuartal 40k tu. So mungkin altcoin boleh altcoin ni boleh mungkin berlaku kenaikan lagi, kita akan adjust dan support itu makin tinggi. So ini untuk Myro, tak perlu kata format in, tunggu rezeki saja. Kalau dapat dapatlah, kalau tak dapat macam biasa opportunity kat coin lain masih ada. So itu untuk di Myro. Kemudian next comment, thank you sama okay, thank you siapa ni, insyaallah amin. Macam tu Ondo USDT rasa bukan tu cari tak jumpa ke Ondo USDT. Okay, kat sini ada di Bybit tak, kat Spot, KuCoin, Max. Tak pasti coin apa ni. Okay, harga lebih kurang sama, starting 8 sen. KuCoin pun 8, KuCoin lagi 2 sen. Bybit pun dalam 1 sen. So mungkin kita akan tengok kat Bybit lah. Tengok Bybit macam lagi awal je, 1 sen. Kalau dekat KuCoin tadi 2 sen. So tengok di Bybit lah. So Bybit kita 4 hour chart baru macam je kan. Ini nak kena tengok dia punya fundamental lah bro. Chart dah berlaku kenaikan. So kalau anda jump in masuk juga, consider harga kalau siapa masuk dalam sen-sen tu macam ni 0.1 sen dalam candle ni cepat lah. So tak pasti anda dah dapat info di mana. Kalau dapat starting point tu cantik lah, anda boleh dapat. Kalau dah ada invest daripada bawah ni, kemudian anda nak holding, tak silap boleh. Tapi kalau ikut nak jump in currently, hopefully anda invest duit supaya boleh lolos. So macam kan mungkin boleh berlaku macam di apa nama tadi, aku kata Myro tadi, ada another pump. So kat sini anda boleh letak risk, tapi risk you kata risk yang aku kata consider kalau masuk duit tu aku kata loss lah. So kalau secara technical ni tak dapat nak buat channel technical. Sebab apa? Price itu data dia tak banyak. So kalau ikutkan kita buat yang ni, last low ni to last high, so price per return. So price tak pernah return pun support, dia terus berlaku kenaikan. So meaning dia akan ada another high lagi, so sebelum dia berlaku kenaikan. So kalau ikutkan anjaran ni, kita boleh buat juga anjaran ni, kita letakkan support ni dalam kawasan ni. So ini adalah kata eksperimen je ni, support ni. So meaning expectation price boleh next pump boleh sampai dalam kawasan 72 sen. So next pump lah kalau berlaku pump. So kita tengok ni, ini adalah dia punya kita tengok baru support kawasan ni. Selalunya kalau price naik return balik. So kalau return balik dapat. So kalau anda nak aggressive buy, so boleh kawasan ni, tapi make sure lah. So tak pasti Ondo ni coin apa, anda perlu kaji fundamental. Tapi cara chart aku kata maaf tak boleh nak buat kata analisis. Sebab apa, dia masih lagi baru. So baru. Tapi ikutkan kalau kita tengokkan, kita ada kawasan base dalam kawasan ni. So bila kita andaikan, ini try eksperimen lah. Dan sebenarnya untuk kuartal Fibonacci ni, kita letak base kawasan ni dengan expectation boleh sampai tak 71 sen. Kita akan tengok kan. So next comment, Haizo GAL USDT, GAL GAL USDT. Okay, kat mana GAL ni? Rasa panjang pernah review. Okay, so tengok Binance lah. Nampak ada starting point dekat sini. So harga opening adalah kat sini. Kalau ikutkan kat lain ada tak di KuCoin. Okay, di KuCoin macam lagi awal. Di KuCoin ikutkan 5 Mei 22. 5 Mei 22 kalau kat Binance tadi. 5 Mei 22 dekat sini. 5 Mei 22 juga. Ni nak kena tengok 5 Mei dekat 1.48 kat KuCoin.
$10. So kalau ikutkan di ni 4 hours, ni nak cari harga opening dia tu. Pukul 5 petang. Kat Binance sama juga orang 5 petang. So Binance lagi awal sikit lah, dia naik dulu dekat Binance. So meaning aku kata investor kat Binance tu exit market dulu maknanya. Kat Binance tu dapat awal naik, kemudian dia exit. Sebab tu kalau ikutkan KuCoin mungkin lambat berapa minit dia start dalam $10. Kat KuCoin start $10 kat Binance. So meaning investor biasa paling awal ni dah lari market, dah exit market. Sebab tu kita tengok ada drop. So kalau ikutkan Binance ni tak pasti dia punya valid tak valid ni sampai 200. 200. So kalau dekat KuCoin ni sampai tak 200. Kat KuCoin, so benda-benda macam ni pun walaupun nampak macam remeh, tapi kita tengok sebab apa kita tahu. Ni sampai 18. So kat sini 18 saja. So nanti kita tengokkan chart-chart lain. Daily tu lah. Sini ada starting 1.5. Di Mac pun lebih kurang sama starting macam di aku kata Binance. Tu kita tengok harga tinggi dia ada nak naik sampai 200. Tak sampai ingat 18 saja. So meaning kita boleh dekat mungkin dekat di Binance tu naik sampai 200. So tak tahu valid tak valid dia punya data tu. Ikutkan chart lain sampai 18 saja. Tu ada possible kalau valid sampai 200 adalah investor awal dah keluar. So investor awal tu adalah ni, investor yang starting point ni. Starting point yang aku kata betul-betul dia punya investor dah naik. Kalau ikutkan naik, kalau betul naik sampai $200 ni, $200, so meaning dah exit banyak. So meaning consider project ni kalau ikutkan rug pull lah, kita panggil rug pull. So tak berapa cantik lah untuk anda long term. So apa kita akan tengok dia punya chart. So akan tengok dekat di Binance. So last ikutkan harga letak dah below opening. So kita boleh letak satu low kita. Last low kalau ikutkan yang ni lah. Kita last low, dua low terakhir yang ni dan yang ni. Kita draw satu yang ni. Dan ini adalah falling channel. So untuk tengok kembali agresif balik channel ni lah. So kita ada middle channel. Tu middle channel pun dah nampak breakout. Dia nak buat reaction ke atas. So kalau breakout atas ni, consider yang kemudian harga opening masih, harga semasa masih lagi above harga opening. So masih ada rapat lagi. Cuma tu tak tahu. Untuk di weekly ni, untuk di yang ni, aku kata shadow di aku kata di Binance ni legit atau tidak sampai 200 ni. Kalau ikutkan ini sampai 18 sampai sini je. So 18 ni align lah dengan KuCoin kat tu. So mungkin tak valid candle ni. So kita boleh andaikan ni lah, kita ambil body saja. Tu dalam kawasan $18. So ni lah $18 ni kita boleh cuba draw. Tu akan ambil daripada $18 je. Last low, last high. So kita akan ada support. So support kita nampak dia tengah reaction dengan kita punya support. Tu kalau kita draw lagi panjang ni, price below support. So price create channel. So consider kalau anda nak invest untuk long term, anda boleh aku kata nak letak position dalam mana-mana dalam kawasan channel ni sebelum dia breakout ni dan return balik kawasan ni. Return kawasan support, dia akan react dengan punya resistance dekat atas. So itu untuk di GAL ni. So boleh invest dalam kawasan ni, tapi make sure anda invest duit sepatutnya boleh lah. Harga bukan mahal agak, dalam $1 hampir $2. So anda boleh target lah berapa jumlah coin anda nak. So ini adalah kawasannya untuk anda dapatkan aset ataupun target aset yang anda nak. Berapa, 100 coin, 1000 coin, atau pulang kepada anda, tembulang kepada keupayaan aku kata kewangan masing-masing. Tu GAL GAL. Next comment. Salah tu boleh tengok review AVAX dan Solana. So AVAX dan Solana dah berlaku kenaikan itu kan. Yang kita tengok adalah kena tunggu correction. So untuk AVAX dah drop kita punya first support. First support ni daripada last low ni to last high. Tu meaning kalau tengokkan boleh DCA. Dalam kawasan ni anda boleh DCA. Kemudian sekiranya Bitcoin drop lagi ke kawasan 50, kita expect untuk dia akan drop lagi lower. Last low, last high, kita expect another support di bawah ini. So ini adalah another target ataupun target all in lah. So yang zone targetkan adalah di kawasan bawah ni. So kita ada target ni dalam kawasan plus minus dalam 30, bawah ni dalam plus minus dalam kawasan 20. So ini adalah kawasan yang ditunggukan. So hopefully kita dapat, tapi ikutkan ni ada base yang strong kat kawasan ni, iaitu kawasan 30. So macam kan kalau Bitcoin masih stabil
untuk kuartal jatuh kawasan ni mungkin ada bounce, tapi untuk expectation boleh kena ada drop sebab RSI tak oversold lagi, so expected drop, oversold, so expected dalam 20. Kalau dapat 20 ni itu adalah kawasan Zul nak all in lah, bukan all in, Zul nak dapatkan sedikit asset ni dengan heavy lah. So macam ni kan, Zul target untuk tahun ni, tahun 4 lah tahun untuk Zul aku kata repair Zul punya top 10 lah. Adanya Avex, Solana lagi Zul nak repair lagi. So kalau dapat kawasan ni Zul akan grab another P. So kalau anda nak buy dan tak ada position kat sini, boleh DCA. Ini DCA, ini adalah consider position untuk on in lah, untuk bagi Zul. So untuk anda tu tak tahulah, ini analysis untuk Zul. So meaning tu tengok kat ini adalah consider yang tu tunggu peluang. So peluang ni nak dapat possible dengan Bitcoin drop ke kawasan 35k yang mana tu target seperti mana awal tadi. So itu untuk AVAX. Untuk Solana pula lebih kurang sama. Solana pun dah berlaku kenaikan drastik tanpa berlaku last low last high ni. Tak ada lagi dia punya support. Awal-awal support tu yang ni aja. Last low last high tu kita ada support kawasan ni. So price drop sikit dalam kawasan support ni. Kemudian support ni terus naik tu dia dah tak ada buat create support dah satu. So meaning kita dapat satu huge candle ni. So meaning untuk di Solana ni pun sama juga. First kita ada minus support daripada last low ni, tak touch lagi. So adakah dia nak naik lagi, terpulang. Tapi kalau drop, kita expectation plus boleh drop yang mana last low last high, kita ada support dalam kawasan 48 ataupun 50 plus minus. So itu adalah kawasan tu punya target juga. Kalau AVAX di kawasan 20, Solana tu ada target dalam 50. So kalau dapat tahun ni, insyaAllah dengan Bitcoin drop kawasan 35, kita akan dapat Solana dalam kawasan ni. So ini adalah kawasan yang tu nak aggressive buy juga. Sama juga tu akan banyak sikit lah untuk buat bekalan untuk bulan tahun 2025. So itu untuk Solana. Kemudian AVAX dan Solana. Next comment, salah tu TA, Matic dan Dot. So Matic Dot another tu punya top 10 juga. Matic top 5. So Matic menyebabkan sudah all in di kawasan ini. So sekiranya price masih lagi stabil di kawasan ni dengan ni kan untuk di Matic dah boleh consider all in kawasan ni. Tapi in case kalau Bitcoin drop 35, kemudian price tu mungkin dip slower sikit, mungkin dia akan break out sikit below ni, kemudian naik. So meaning tu akan grab another coin lah. Expected untuk di Matic ni tu akan grab another 1000 coin. Kalau price drop dalam kawasan mana-mana lah, price stay price stay dalam kawasan box support ni, kemudian dengan aku kata di Bitcoin masa tu mungkin 35k, tu akan grab buy. So signal bullish di Bitcoin, tu akan grab another mati juga lah. So itu untuk dia punya target, untuk di apa tu punya plan untuk dimati. Kalau dia sudah position ada 1000 coin, dia punya average 92. So kalau dapat lagi position price masih lagi stabil dalam kawasan ni, kemudian kuartal Bitcoin berada dalam dia punya major support tu dalam 35k, dia akan grab another 1000 coin. So consider top 10 Matic ni top 5. So dalam list juga untuk another budget untuk bulan tahun ni. Kemudian untuk Dot juga masuk dalam budget untuk budget tahun ni. So Dot juga sama juga. Tu tunggu lebih kurang sama. Kita minus support dah sampai, tapi nampak Bitcoin nak drop lagi. So ada expectation dia boleh drop sikit. Kita ada base sebelum ni. Tu consider ni base dia. Tu ni kena breakout retest. So quarter last low last high, kita dapat support yang tu nak tu favorite tu punya position, iaitu favorite punya analysis. Falling channel, naik, buat higher high, buat lower high sebulan, next sebulan. So itulah kita akan last low last high Fibonacci. So kita ada Fibonacci. So ini adalah kita punya target lah. Target tu dalam kawasan plus minus dalam $6. So itu untuk tu punya, untuk di tu yang ni mungkin kita boleh delete je, tak boleh monitor. Yang ni kita break belakang sikit. So nak kita tahu, kita nak monitor pergerakan ni, iaitu support ni, price dah balik dalam kawasan support. So ini kawasan tu punya tunggulah untuk tahun ni. Hopefully tu dapat rezeki untuk buy last time untuk top 10 ni, dan sekarang untuk repair juga tu punya average. So average tu tinggi untuk dia berada, iaitu dalam kawasan 37, tapi tak banyak tu punya coin, tak sampai 5 coin pun tu ada. Tu sebab tu lah average tinggi, tak masalah. So kat sini tu akan buy heavily sikit. So buy heavily sikit, meaning average tu akan terus drop ke kawasan almost plus minus lah $5-6 lah. So masa tu lagi cantik lah, kita akan layan untuk next bulan tahun 2025. So itu untuk di Dot. Kemudian next comment, salah tu tengok Lunasi kat mana sebab itu dekat Binance dah hilang. Dia buat chart baru. Okay yang ni, okay tu ada review balik tu. Harga opening dia drop. So kita ada yang ni, kita monitor apa, kita channel ni kalau breakout, kita expect dia boleh berlaku kenaikan balik secara teknikal. So teknikal ni kita ada below channel ni dah breakout, last low last high kita buat support. So untuk yang ni mungkin kalau ikutkan kita nak stay
untuk dilunasi ni sedikit aku kata tak menarik lah, bukan tak menarik, sedikit bad lah secara technical. Price drop balik below middle channel ni. Below channel ni mostly dia react ni lower, upper, middle, break middle, sebenarnya dia expected boleh react balik dengan quarter lower ni. So mending untuk lunasi ni expected boleh walaupun kita expected pump, tapi kalau quarter crypto market bearish macam di Bitcoin kat drop tu, expected untuk lunasi mungkin boleh drop balik dalam dia akan react balik dengan kawasan lower ni sebelum ada pump balik. So itu boleh berlaku untuk di lunasi. So lunasi ni antara coin yang paling banyak ataupun paling teruk lah, worst profit lah. Zone loss hampir 90%. So invest tu dalam 7,000, 6,000 ringgit juga untuk lunasi. Lepas tu jadilah yang isu UST apa semua tu, anda tahulah siapa yang lepas mini circle tahu apa ni. Lunasi adalah tu punya coin yang paling teruk lah loss. So expected dah loss, masa sekarang ni pun masih loss dalam 70. Itu naik itu untung sikit atau loss tu kurang dalam 6%, tapi kali dan drop balik tu dalam 80-90% balik drop. So itu untuk nanti, tapi apa duit tu macam kan tiap investment tu expected duit tu loss. So walaupun tu invest 6,000 tu consider bagi zone 6,000 tu dah loss lah. Walaupun tu tak cut loss itu consider loss. So hopefully coin-coin lain currently dah banyak membantu lah untuk dia cover apa loss dekat lunasi. So itu untuk lunasi. Next comment. Salam tu tengok Myro. Okay, tadi dah buat. Salam tu tengok apa tu? OSO apa tu? Alamak. OXO USDT tu tak tahu coin apa. Mak tu tak dapat chart dia apa. Tak jumpa chart dia. OSO tu tak pasti coin apa. Kat Bitget. OXO ni kot. OXOT. Tak pasti mungkin yang ni. Tu cuba buatlah, ini je yang jumpa kalau ikutkan. So kalau ikutkan ni data harga opening kat sini, dia drop balik ni harga. So kalau ikutkan last low to last high yang ni kita ada support. So price currently berada dalam kawasan support. So meaning kalau nak aku kata nak letak position, consider nice lah mana-mana dalam kawasan support ni. Cumanya be prepare kalau ada sikit drop below. So kita ada low ni, so price at least jangan drop lagi slower ni lah. At least price jangan drop lagi lower yang last ni. Boleh drop lagi below harga bawah support. Kalau drop lagi at least boleh stabil antara ni, consider boleh ada cuti untuk di-game balik ke atas. So make sure anda invest duit expected boleh loss dan kaji fundamental. Secara teknikal dia aku kata tak apa nak bukan teknikal sekarang ni bagus lagi, cuma nampak pressure nak drop lagi bawah tu boleh drop. Sebab apa, dia dah drop below harga opening, below harga support. So price boleh mungkin stabil drop kawasan ni sebelum dia ada naik balik. So itu untuk di OX. Next comment. Salah tu review jap coin Claw dekat Max. Okay, tak banyak dah. Claw dekat Max dekat USDT. CLORE dekat Max. Claw AI AI coin lah kot ni. Okay, first kali dah naik. So yang ni adalah antara yang berlaku. Contoh tadi siapa nak Ondo tadi kan. Contoh naik, kalau ikutkan contoh kita buat balik recap. So ini dah ada data awal, so kita boleh tengok andai last low last high ni, tapi kita tak dapat nak return apa ni, kita draw tu adalah okay, kita buat macam ni kan. So kita boleh andaikan. So ini kalau siapa-siapa awal tu ada buy dalam kawasan ni berlaku. So price dah naik sampai kawasan almost 7 sen. So memang ngam-ngam sampai ni above ni, sampai berlaku sikit correction dan ada pump ke atas. So agak boleh pakai. So siapa-siapa yang contoh di analisis untuk Ondo tadi, anda boleh pakai lah kuartal ni. Data tu boleh valid, boleh berlaku. Walaupun ni walau satu je, net lagi boleh berlaku lah. So anda boleh grab cuti buy kawasan tu dan tunggulah anda punya rezeki anda. So itu untuk di Claw ni tinggal akan buat balik. Bukan itu aja nak sekadar kajian tadi. So yang ni kena tengokkan price kat mana currently. Kita last low, last high tu kita akan ada support kita around dalam kawasan ni, dan price maknanya dah hit pun dia punya kawasan support, dan RSI pun consider berada low juga. Walaupun tak low, mungkin kalau ada drag lagi bawah, so expected RSI akan oversold. So kalau itu cantik lah signal dia, price dia support, RSI oversold. So RSI oversold memang cantik. So anda boleh grab opportunity buy dalam mana-mana dalam kawasan ni. So ini adalah kawasan zone all in lah.
all in kawasan kalau siapa nak buy. So ini adalah kawasan 6 sen ke 10 sen. So, kemudian nak monitor dia punya buran ni boleh yang ni, last high ni to last high yang ini. Kemudian kita draw Fibonacci, last high, last low. So kalau ada low lagi kita boleh adjust lagi. So current low yang kita ambil yang ni aja, tapi kalau ada low lagi anda boleh adjust lah mana-mana dalam kawasan box ni. So ini kita tengok di ada box resistance, break saja box resistance ni kita tahu kita boleh pergi ke at least 1.6. 1.6 kita berada di 40 sen ataupun ataupun maximum price dalam kawasan almost 90 sen. So first kita target low 1.6, 1.6 kita dalam kawasan 40 sen. Itu next pump lah. So close. Dan satu lagi ORDS USDT, ORDS USDT kat MAC juga kot. Tu kan tengok MAC. So MAC kat harga opening tu ada je app, ada account MAC, tapi tu tak pernah beli lagi pun dekat aku kata dekat app MAC tu. Exchange MAC. So di MAC harga opening ni consider dia boleh consider return balik dalam support lah. Last low to last high ni, so price consider tak touch sangat, tapi kalau dapat return, tapi price dah pump ni. Kalau anda adjust sikit yang pada ni last low ni, price dalam support lah kalau ikutkan ni last low ni. So kalau ikutkan ini pun sama juga. Kalau di 4 hour ni kita pergi tengok, nak tengok last low, last high ni, price tak return dalam support tu. 2 kali dia tak return dalam kawasan support tu. Kalau ikut kaya ni pada naik dah ni. So kalau ada base, kita ada base kat kawasan ni, so price return sikit saja dan berlaku kenaikan. So kalau ikutkan stock rasa above 50, stock rasa oversold, tu normal untuk berlaku bump, tak mengejutkan. Cuma mana adakah return balik. So yang ni macam akan boleh berlaku seperti mana macam kita boleh buat ujian tadi, ataupun aku kata eksperimen tadi dengan last high ni to last low, dan kita akan letakkan kita punya box support kita dalam base ni. So kita akan drag support resistance kita sampai area di atas. So plus minus dalam kawasan ni. So kita nampak macam mana box support ni berada kawasan ni. So ini adalah tu hanya baru try hari ni aja, dapat ilham dapat tengok ilham. So kita akan try ni. So expectation untuk ODR kalau anda take risk dalam position ini, take di position ni, at least price tu boleh sampai price dalam kawasan 22 sen. So mungkin akan ada tinggi lagi, tak tahu. Tengoklah rezeki anda. So kalau meaning kalau kawasan ni sebab coin pun baru, data tak banyak, so dalam between harga pun masih okey, aku kata luck lah, harga pun masih murah, bawah 10 sen. So meaning dalam kawasan box ni antara 5 sen dan 9 sen ni anda boleh letak position, aku kata position consider very high risk lah. High risk maksud tu kalau rezeki anda naik lah. So ini aku kata consider high risk position to make sure anda invest duit supaya tak boleh loss. So yang ni next pump boleh kasih kawasan ni. Kalau ada lagi macam berlaku macam tadi apa ni, keluar ni rezeki anda lah. Tu kita akan tengokkan data ni. So hopefully nanti ke depan siapa yang request order ni, kalau tiba-tiba price dah naik sampai lepas tu, anda request balik kat tu nak tengok. Tu nak tengok performance ni macam mana. So ini adalah salah satu ilham barulah tu dapat. So kita masih lagi dalam ujian tengok macam mana dapat ke tak. So next tuan komen BTC Solana boleh sampai tuan komen BTC Solana boleh. Okey, BTC ni dah tuan komen awal. Solana boleh sampai mana? Solana tu dikatakan tu ada target tinggi ya untuk next bulan dalam 1000 lebih tak salah tu. Solana ni tu ada target November tu, kita expect untuk at least for 400 ni 1.6 dia, tapi untuk maximum tu dalam dalam 1,500. Dulu expect dalam 1,500. Ini adalah kata hujung tahun, tapi mungkin awal sikit tu dalam 1,000 tu boleh katakan boleh sampai lah $1,000 tu punya target untuk maximum price. Minimum dalam 400, tapi maximum price tu target dalam 1,000. Kalau sampai 1,000 monthly reporting memang tu akan easy semua position lah. So untuk Solana itu untuk dia punya Solana. BTC macam kan, BTC tu ada target 130k, 125k macam tu untuk Bitcoin. Okay, ni apa ni, if tak ada background financial, atau tak ada background BTC atau teknologi blockchain, better jangan belajar. Dengar boleh, gambar mata dua. Kalau betul pula je lagi tak ada kemahiran. Oh kan, okay.
So tak tahu apa ni, mungkin dia remind, kita ambil positif aja, mungkin dia remind untuk siapa-siapa lah. So macam sama juga, anda nak invest dalam kripto ni, make sure coin ada banyak, RM20,000 kaji coin tu project tu apa. So at least anda ada basic lah, basic nak invest dalam kripto ni, mana-mana investment pun anda perlu at least ada basic lah, knowledge tu. Apa tu blockchain, apa tu kripto, macam mana bergerak, apa dia punya function, macam mana nak guna dia, nak transfer sini ke sana. Sebab apa dia melibatkan sikit kemahiran lah, kemahiran Tinkercad dan kemahiran untuk anda survive dalam ni. Sebab apa, kalau anda nak transfer coin, address ke address pun anda struggle, kata bahaya lah untuk anda. Sebab apa, ini melibatkan kewangan. So kalau anda tak ada kemahiran, apa yang brother ni cakap tadi, ini cakap apa, dia anda apa tu, opportunity percentage anda nak loss anda punya duit tu tinggi lah. Bukan masalah isu anda ni, masalah anda punya keupayaan untuk handle aku kata ni apa ni, aku kata blockchain. Ada juga sebenarnya, ada tu punya akan apa yang jumpa Zul sebenarnya. So ajar, sudah ajar banyak kali, tapi memang susah lah. So nasihat je guna dekat aku kata Luno je. At least Luno senang lah, Luno tu interface senang. Tu kalau nak transfer Luno ke ni pun struggle, tak boleh buat sendiri, memang aku kata isu yang berat lah. So tak sarankan untuk anda pergi lebih mendalam sangat. Nak belajar boleh, tapi anda kena usaha lagi lah. So thank you tu best do tolong review apa ni, best do Sushi UNDT, Sushi SUSHIUNDT. Mungkin sebelum ni pernah request Sushi kot. Tengok Sushi react dia macam mana sih. Sushi ni kalau ikutkan harga opening dekat atas ni, kita ada following channel, so kita ada sampai juga walaupun drop below opening price, below sebelum ni, dan berada base kawasan ni, kita dapat signal ni lah, signal channel. So kalau ikutkan Sushi ni harga below opening, harga $1 juga. Kalau anda invest lah, tak invest. Cumanya kalau anda nak invest juga, so ini adalah consider peluang untuk anda letak position. Very high risk. Kalau dapat rezeki anda ikutkan harga opening sebelum ni $6, tapi mungkin di Binance, di coin lain, di exchange lain tu tak pasti, mungkin lagi awal. Apapun kita dapat data ni, dapat bottom tu ni dan bottom juga kawasan ni. So benda falling channel ini adalah signal secara teknikal, adalah double downtrend berubah jadi uptrend. So sooner or later price akan breakout ni. So tengok rezeki anda lah. So expected price boleh pump balik ke atas. So ini adalah consider aku kata masa ataupun kawasan yang anda nak tengok ataupun anda nak letak position buy anda untuk long term. So itu untuk Sushi. So next comment dah tak ada. Guys, itu saja untuk pagi ini. So walaupun insyaAllah kita akan dapat, so far kita punya Bitcoin follow kita tu punya apa nama, Fourier Circle punya analisis berdasarkan Zul lah. Orang lain punya Fourier Circle mungkin analisis lain sikit, tapi ini Fourier Circle Zul. So alhamdulillah, so far kalau siapa follow Zul daripada lower low 15 itu, macam mana Zul dah start istihar kan, iaitu daripada downtrend berubah jadi uptrend. Zul tak buy kawasan ni, Zul dah all in kawasan ni. So now ikutkan major Zul buy lah, ikut ni Bitcoin kat sini, dan next major buy Zul adalah dalam kawasan ni. So kat sini Zul dah invest tu hujung bulan 9 tu dalam RM35,000 lebih. Kemudian next adalah Zul target dalam kawasan lebih kurang sama. So minimum Zul budget lah 20k. Kalau ada rezeki lebih lagi, mungkin dapat bonus ke apa nanti, InsyaAllah Zul akan lebih daripada 20k. Tapi Zul estimate Zul akan 20k lebih. So tengoklah nanti berapa banyak yang dapat. Kerana Zul masih lagi tengah ternak modal lagi. So ada beberapa bulan lagi. So macam tu kan, Zul target dalam bulan 4, bulan 5. So mungkin adalah boleh dapat lagi dalam extra RM10,000 lagi. So ini mungkin RM30,000 juga. So akan invest another heavily buy di kawasan ni untuk next bulan. So bukan saja untuk Bitcoin, juga mostly untuk dia punya top 10. Top 10 tu ada apa? Top 10 tu ada ni lah. Ada Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Lunasi tak terkira dah. Dot, ada Link, Uniswap, Matic, Phantom. So ini adalah top 10 tu. So tahun ni tu memang fokus yang ni. Tapi kalau ada cat-cat lain, contoh macam di Epic, masih Zul nak beli lagi. So kalau dapat rezeki peluang jatuh ke kawasan yang Zul nak tu, Zul akan tambah jugalah. So guys, itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.